program sebanyak 4 siri. Okay, siri pertama, program anjuran unit Research and Development, program yang dinamakan KPMBP Mini Conference, program satu platform untuk kita sama-sama berkongsi best practice, okay, untuk kita share the best practice dalam PDP, dalam teaching and learning pada petang ini. Okay. Untuk petang ini kita ada dua pembentang. Dua pembentang kita pada petang ini iaitu Cik Halimatul Saadiah binti Safar dengan tajuk pembentangan beliau Smart CDP, saya kira Centralized Digital Platform. Okey, Cik Halimatul daripada Jabatan Sains Kuantitatif, dan juga Puan Asmawati Abdul Rahim dengan tajuk pembentangan beliau aktiviti soalan membantu pelajar memberi refleksi proses pembelajaran. Okey, Puan Asmawati daripada Jabatan Perakaunan. Okey, tanpa saya lengahkan masa lagi, kita akan bermula dengan Puan Asmawati. Okey, suka untuk saya ingatkan jika ada sebarang soalan, boleh sahaja untuk tulis di ruangan chat ataupun buka mic dan boleh bertanyalah. Okey. Okey, so kita mulakan tanpa kita dengarkan masa lagi, kita mulakan dengan pertamanya Puan Asmawati Abdul Rahim. Okey, silakan Puan Asmawati. Okey, terima kasih. Boleh dengar tak suara saya, Raja? Boleh dengar. Boleh dengar ya. Okey, terima kasih terima kasih. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis, Raja Yang Mulia Raja Syahmi. Okey, so saya merupakan pembentang yang pertama. Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera lah. So saya share screen lah ya. Okey. So terima kasih kepada unit R&D menganjurkan mini conference. So bila saya dengar mini conference ni, saya pun takutlah mini conference. So ini first time saya orang kata involved lah dalam mini conference ni. Saya pun tak berapa mahir lah apa yang dikatakan dengan mini conference tu. So cuba buatlah sebaik mungkin kan. Okey, so yang saya hormati kalau ada TP-TP, pengarah-pengarah, semua ketua-ketua jabatan dan juga ketua-ketua unit yang ada dalam meeting kita pada petang ini, dan semua rakan-rakan pensyarah lah yang saya kasihi sekalian. Okey, so hari ini saya ingin berkongsi lah sedikit yang telah dimaklumkan oleh unit R&D, di mana mereka mengarahkan meminta kita untuk berkongsi dari segi best practice kan. So bila best practice tu is very subjective lah. Saya pun best practice and then saya pun terfikir-fikir apa best practice saya nak share ataupun saya nak kongsi lah. Saya pun tak nak kata best tu, the best one, saya rasa puan-puan ataupun tuan-tuan lain pun, rakan-rakan lain pun mesti ada yang terbaik, lagi lebih baik daripada saya. Tapi hari ini saya nak berkongsi sedikit lah apa yang biasa saya guna pakai ataupun saya pernah guna di dalam kelas saya. Okey, so bila tajuk yang saya ingin bentangkan hari ini adalah aktiviti soalan. Sebenarnya tajuk saya pendek saja. Tapi bila ditanya, perlu tajuk panjang tak? Saya pun tak pasti. So saya cubalah bentukkan tajuk saya dalam ayat yang panjang. Aktiviti soalan membantu pelajar memberi refleksi dalam proses pembelajaran. Okey, so saya lupa pula nak share slide. Okey, so ini aktiviti soalan tajuk saya pada hari ini. So apa yang dimaksudkan dengan aktiviti soalan yang saya ingin kongsikan lah. Okey, saya percaya kawan-kawan semua ada yang lebih baik daripada saya lah. So hari ini saya cuba kongsi apa yang saya guna pakai ya. Okey, so kita tengok. So masalah, ini masalah yang biasa berlaku lah pada kita sebagai seorang tenaga pengajar, pensyarah ataupun guru. Okay, so biasa kita sukar untuk mendapat maklum balas pelajar ketika proses PNP ataupun PDP dijalankan, terutama dalam kelas talian kan. Biasa kelas online kita panggil tak muncul orang kan. Kadang panggil rupanya dah pergi hantar adik sekolah ke apa. Lepas tu biasanya di akhir pembelajaran kalau kita tanya ada soalan nak tanya, mesti tak ada soalan. Mesti tak ada madam, okey. So bila bagi soalan, banyak pula soalan nak ditanya kan. So itulah biasanya berlaku. Lepas tu sukar mengukur tahap kefahaman pelajar. Kadang kita tak tahu pelajar ni faham ke tak faham, tanya soalan, tak ada soalan. So bila tak ada soalan, kita anggap semua faham lah, semua memahami apa yang kita ajar. So itu kita sukar sikit lah nak tahu faham ke tidak budak ni. Okay, yang seterusnya,
sometimes ada pelajar yang malu untuk memberi pendapat kerana takut pendapat yang dia beri tu tak relevan ataupun takut kok kawan-kawan dia apalah kau itu pun nak tanya kan. Sometimes itulah masalah, kadang pelajar pun malu nak bertanya kan. Sometimes bukan pelajar, kadang kita pun kadang segan nak bertanya kan. So itulah masalah-masalah yang berlaku. And sometimes pelajar tak bersedia, datang kelas kosong, masuk kelas apa nak belajar hari ni, tak tahu apa nak belajar. So kadang dia tak bersedia sepenuhnya lah untuk sesi PDP ataupun sesi kelas pada hari tersebut. And then sometimes kita sebagai pensyarah kadang-kadang kita ada buat sesi pembentangan pelajar ataupun sesi pembentangan kumpulan. Kadang sesi pembentangan kumpulan orang present, pelajar present, lepas tu hambalah, maksudnya tak ada pun two-way communication. Sometimes itu masalah itu berlaku lah juga kepada saya kan. Sini adalah masalah yang saya hadapi lah sepanjang proses pembelajaran saya secara kalau online tu susah lah nak dapat maklum balas kan. Kalau face to face tu tanya soalan tak ada soalan. So itulah biasa masalah-masalah yang berlaku dekat saya lah. Sometimes saya percaya pun rakan-rakan pensyarah pun ada juga mengalami masalah yang sama macam saya. Okey, so macam mana alternatif solusi yang saya guna pakai lah untuk menyelesaikan masalah saya tu. Okey, yang pertama saya guna Ignon ClassPoint. Ignon ClassPoint ni merupakan salah satu aplikasi yang saya percaya ada juga pensyarah yang menggunakan aplikasi ni. Aplikasi ni dia percuma saja, tapi sebenarnya kalau nak lebih kena bayar lah. So dia akan wujud kalau puan-puan dan tuan-tuan tengok dekat saya punya skrin ni, dekat saya punya PowerPoint ni ada satu Ignon ClassPoint. So bermaksud saya dah install aplikasi tersebut di dalam saya punya PowerPoint. So dia akan appear kat sini. So macam mana nak install dia? Pergi dekat Google, lepas tu carilah Ignon ClassPoint, lepas tu install lah dan ikut arahan yang telah diarahkan. So bila kita ada benda lah ni, Ignon ClassPoint ni, okey. So ini contoh slide yang saya pernah guna lah. So dia akan wujud. So kita akan sediakan satu lab, maybe dalam kita mengajar-ngajar tu kan, kita mengajar-ngajar. Lepas tu kita tiba dekat satu soalan, so kita nak break kan, ataupun kita nak tanya apa yang kita perbincangkan pada awal tu. So kita boleh sediakan satu Ignon ClassPoint, terus tanya soalan. So ini secara live lah. So bila soalan tu kita buka, so student pun dia akan masuk satu kod, lepas tu student masuk kod tersebut, nanti kita akan nampaklah feedback dia. So akan wujudlah kat sini dia punya feedback, berapa ramai yang jawab, berapa ramai yang tak jawab. Tapi masalah yang saya hadapi kat sini, sebab dia free kan, so free dia limit kepada 5 soalan je sekali appear. So misalnya kalau dah saya buat 5 soalan ni, bawah ni saya dah tak boleh lagi dah. So dia 5 limit soalan je sekali live tu 5 soalan. So kalau nak lagi 5 soalan, so kena delete 5 soalan yang asal tu. Itu dia punya kekangan ataupun masalah untuk Ignon ClassPoint ni. And then sometimes lagi segi masalah internet lah. Kalau live tu dari segi masalah internet, pelajar dia nak masuk dekat Ignon ClassPoint tapi tak kuat kan internet dengan live Teams lagi. So kat situ kan sudah lambat. So sekarang kita tak dapatlah feedback yang maybe ada 20 orang, kita tak dapat feedback 20 tu, kita dapat sikit je. Okey, itu satu alternatif solusi yang saya guna pakai. And the second saya guna pakai Wheel of Name. Wheel of Name ni saya percaya ramai lah rakan-rakan pensyarah dah pernah guna kan. Kita nak pilih bukan call randomly je kan. So bagi dia gembira sikit, kita gunalah Wheel of Name ni. Lepas tu the next one saya guna kaedah percambahan perkataan. Biasanya kadang-kadang saya bagi satu perkataan. Ini biasa kadang untuk paper-paper teori, tapi kadang paper technical pun boleh kita guna pakai kan. So kita bagi satu perkataan and you try to elaborate ataupun explain. So dia elaborate lah apa yang dia faham dah hasil dari pembelajaran tadi. Okey, itu benefit, contohnya perkataan benefit kan, so dia boleh elaborate. So kita bagi satu perkataan dan suruh dia elaborate untuk tengok dia punya percambahan pengetahuan ataupun learning yang dia dapat tadi. And then alternatif yang keempat, aktiviti soalan. Inilah yang saya ingin ceritakan ataupun berkongsi lah, apa aktiviti soalan ni maksudnya kan, buat soalan ke ataupun bagaimana. So sekarang kita ni dalam mood buat soalan. Soalan ni very subjektif sangat. Orang kata soalan ni sometimes susah, sometimes dia jadi senang kan. So dia banyaklah faedahnya yang boleh kita guna pakai. Itu berdasarkan saya punya pemerhatian lah ya. Okey. So aktiviti soalan ni macam mana saya jalankan? Okey. So sebenarnya biasa kita ada dalam 2 jam kelas kan. So 2 jam. So biasanya 10 minit pertama sebelum saya mulakan kelas, kita biasalah awal kan introduction, kita bagi penerangan apa yang kita nak belajar hari ini, tentang aktiviti apa yang kita nak cover sekejap ya. Mana ke saya punya ni pointer ni. Alright. Okay, so kita bagi penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan dan topik pembelajaran yang akan dipelajari pada sesi tersebut. So kita bagi tahu hari ni kita nak cover topik subtopik 1 sampai subtopik 5. So kita nak bagi definition,
types, teknik, okay, kaedah-kaedah. So kita bagi tahu 10 minit pertama. Okay, lepas tu kalau kita ada buku ataupun modul, kita bagi tahu kat pelajar, okay, so hari ni saya nak cover the subtopik daripada muka surat 1 sampai muka surat 5 sahaja. So kita bagi tahulah kita apa benda yang kita nak cover. Okay, next after 10 minit kita bagi penerangan. Saya punya aktiviti soalan tu berjalan. Saya kata okay, now it's time for you to create a question. You kena buat soalan. Okay, so soalannya daripada muka surat 1 hingga 5 saya nak you buat proses fast reading. Baca secara ringkas. Sebelum saya lecture lah, baca secara ringkas sahaja. And cuba bina soalan daripada apa yang awak lihat tadi. So di situ pelajar akan buatlah bina soalan. Biasanya kalau kelas face to face, saya boleh kita suruh student tulis soalan dalam kertas without knowing siapa yang sediakan soalan tersebut. So suruh collect lah. So maksudnya kita tak tahu siapa yang tanya soalan tersebut. So dia punya privacy tu terjagalah kat situ kan. Apa-apa soalan je, saya cakap apa-apa soalan sahaja yang berkaitan dengan topik yang nak dipelajari itulah. Kalau kelas online, tak boleh lah kan. Kalau kelas online, biasa saya akan guna shared document. Shared document saya senaraikan orang kata nama, terpaksa senaraikan nama lah. Kalau tak nanti kita tak tahu siapa yang buat, siapa tak buat kan. Kalau online kan dia very challenging sikit. Lepas tu suruh dia tulis soalan. So setiap orang akan tulis soalan. So biasanya kalau dah ada nama tu memang dia buat soalan lah. So kalau dalam kelas tu suruh buat soalan, memang dia akan create satu soalan. So bila student dah buat satu soalan berkaitan topik apa yang kita nak pelajari hari ini, lepas tu saya pun mulakanlah saya punya kelas kan. Saya pumpang penerangan tentang topik yang kita nak belajar tu dalam 1 jam 15 minit. Biasa tak sampailah 1 jam 15 minit kan. Tengoklah keadaan dan panjang topik tersebut. Lepas tu 15 minit, okey, sebelum dah habis saya pumpang 15 minit sebelum habis, 15 minit ataupun setengah jam. Tapi jaranglah dapat setengah jam, tapi 15 minit. Kalau dalam masa 15 minit dah habis kita pumpang tu, okey, pensyarah melihat soalan yang disediakan oleh pelajar dan mengadakan perbincangan bersama pelajar adakah soalan tersebut telah terjawab. So kita buat discussion. So sekarang semua orang dah ada soalan, semua orang bermain-main dengan soalan. Lepas tu kita cubalah, okey, kita dibuat discussion. Okey, sekarang ni soalan tadi dah terjawab ke belum? Okey, cuba soalan A. Okey, kita ambil satu soalan. Okey, cuba B jawab. Okey, lepas tu B pun jawab. Okay, kalau B tak boleh jawab, kita buka kepada C dan sebagainya. So kita melakukan proses Q&A kat situ berdasarkan soalan yang mereka sediakan. Maybe sometimes ada soalan yang berrepeat kan, yang lebih kurang sama. So kita kena bagi rumusan lah dekat situ. Itu yang kita guna pakailah. Pensyarah melihat soalan dan kita cuba. So waktu ni sangat penting lah 15 minit ni supaya soalan-soalan yang pelajar tanya tu terjawab. So maksudnya sometimes ada pelajar tak apa bila saya dah terjawab dah, saya dah jawab dah soalan, saya dah tahu dah apa jawapan dia. Sebab dia dah belajar tadi. So itu dia punya, yang itulah yang kita nak capai sebenarnya kan. So dia dah terjawab hasil daripada soalan yang dia tanya. So kita kena bagi kesimpulan lah hasil daripada aktiviti tersebut, kenapa kita buat aktiviti tersebut. Dan biasanya saya pesan kepada pelajar, saya buat aktiviti ni supaya kamu orang kata tahu, you faham ke tak faham. Okay, you dapat ke tak dapat apa yang belajar. You dapat something tak hari ni. Maybe daripada 10 kita cakap tu dia dapat 1 je kan. Dan kebiasaannya bila dia tanya soalan, dia akan ingat soalan itu dan dia akan ingat jawapan tu. So siapa-siapa saya kata yang bila buat soalan tak terjawab soalan, dia kata dia tengok soalan dia pun tak tahu apa benda jawapan, tak faham apa benda jawapan dia. So saya kata you have to do more effort lah. You kena, maksudnya you tak faham kelas saya hari ni, so and then you have to do more effort instead of kawan yang dah boleh terjawab soalan tersebut. So kita bagi kesimpulan lah hasil daripada aktiviti soalan yang kita buat pada awal tersebut. Okey, itulah secara keseluruhan aktiviti soalan macam mana saya jalankan di dalam kelas. Okey. So aktiviti soalan ni yang saya pantau lah, yang saya tengok apa dia punya faedah lah kan, ataupun benefits dia. So kita dapat beri peluang untuk pelajar lihat secara ringkas isi kandungan pelajaran sebelum pelajaran bermula. Sekarang dia tak sedia, dia tak tahu apa hari ni nak belajar, so kita bagi masa. Kadang kita luar kelas, kadang kita selalu pesan sebelum masuk kelas saya baca muka surat ni. Maybe dalam 20 orang tu adalah juga yang baca kan, tapi kadang dia orang biasalah kan, terkadang tak baca. So kita bagi masa untuk dia orang baca, tapi janganlah baca in details, secara ringkas sahaja. So di situ kita wujudkan soalan. Okey, lepas tu proses bina soalan. So nak bina soalan pun kita faham lah. Bila kita nak membina, kadang student pun nak tanya apa, tak ada soalan. Saya cakap kena juga buat soalan. You tanyalah apa-apa soalan, walaupun soalan tu simple saja. Jangan terlalu sukar lah. Awak tanya je apa-apa yang awak nak tahu hasil daripada fast reading awak tu. Lepas tu bila bina soalan, so pelajar kena, dia tengok, belajar tengok ni. So dia kena pasti ataupun dia more fokus untuk isi kandungan pelajaran yang dia nak belajar hari ni. Itu dia punya benefit. The next one,
dapat mengukur lah. So bila kita discuss kita punya jawapan tu ataupun discussion time tu untuk Q&A yang dia buat, so pelajar dia boleh tahulah dia faham ke tak. Oh tak faham lagi aku ni apa tadi ni. Dia macam soalan yang buat tadi dia tak dapat jawab, so dia tak faham lagi. Okay. So next, membantu pelajar mengingati. So bila tanya soalan macam kita kadang kita tanya soalan, bila kita tanya kita ingat jawapan tu. So senang. So harapan tu pelajar boleh memahami isi kandungan dengan lebih baik. Itu dia punya aktiviti soalan punya faedah lah yang saya harapkan berlaku lah tersebut. Okey, lepas tu refleksi. So macam mana saya guna aktiviti tersebut, macam mana kan? Refleksi apa yang saya dapat lah tengok. Bila kita suruh semua buat soalan, dan kalau face to face kita tak tengok nama kan, memang dia buat soalan lah, memang dia akan sediakan semua pelajar beri maklum balas. Lepas tu kalau online tu walaupun kita tak dengar suara, tak ada orang, tapi nampak dia ada type dekat situ, memang dia type. Okay. So semua orang beri maklum balas. Lepas tu pada sesi perbincangan jawapan, ada pelajar yang dapat menjawab soalan disediakan dan ada pelajar yang tak tahu, ragu-ragu dengan jawapan mereka. So pensyarah kena bagi kesimpulan lah. So saya lah pensyarah tersebut bagilah kesimpulan, ataupun kalau ada soalan-soalan yang masih tidak terjawab, saya ulang balik dan kita cuba menyelesaikanlah soalan-soalan tersebut. Okey. Lepas tu saya nampak pelajar ni happy. Dia gembira apabila soalan yang dia tanya tadi dah terjawab. Oh, itu rupanya dia nampak happy lah dekat situ. Lepas tu harapan supaya dapat memahami dan mengingati konsep isi kandungan pelajaran yang dipelajari itu supaya dia lebih mudah ingat dan fahamlah apa yang dipelajari untuk sesi PDP tersebut. And kekangan masa. Biasa kan kadang kita dah bercakap-cakap tu, kadang saya tak sempat pun sebenarnya nak discuss. Mesti dalam kelas tu let's say ada 20 orang kan. Sometimes tak sempat pun nak discuss 20 soalan tu. Kadang kita dah lecture, kadang dah drag masa. So biasa saya akan tengok soalan-soalan yang kita tahulah soalan-soalan mana yang berkualiti lah orang kata kan. So saya akan discuss soalan-soalan tersebut lah supaya memenuhi apa yang saya nak capai pada hari tersebut. Okey. Dan biasanya saya akan bagi pujian lah dekat pelajar supaya mereka rasa confident ataupun dia rasa seronoknya hari ni macam dia orang kata ada two-way communication lah. Dia pun ada membantu dalam kelas tersebut. Instead of dia diam saja kan. Itulah refleksi saya dari hasil daripada aktiviti soalan. Okey. Ini komen-komen pelajar. Saya ada buatlah aktiviti soalan tu dalam kelas. Saya tak adalah buat Google Form ke apa kan. Ini saya ambil dia punya orang kata testimoni lah kan. Testimoni apa yang dia orang komen, saya suruh dia orang komen sikit lah hari tu kan. So saya komen sikit apa yang saya nak suruh komen pun susah ni kan. So ada yang buat, ada yang bagi. So inilah antara komen-komen dia. Dia kata bagus. Lepas tu saya suka ada amat membantu saat kita tertanya orang lain pun boleh jawabkan. Yes. So bila dia tanya orang lain dah boleh jawab soalan dia. So dia boleh berkomunikasi di situ. Lepas tu okey, dia lebih faham dalam satu tajuk. Okey, sangat membantu. So persoalan dia fikiran masing-masing dengan ada aktiviti soalan kami diungkap dan ianya terjawab. Okey. Lepas tu membantu saya sedikit pembelajaran dan poin penting. Dia dapat tahu poin penting dalam chapter tersebut. Yang ini aktiviti tadi lebih mesra dan comfortable untuk saya yang malu. So yang malu nak tanya, yang tak pernah bertanya langsung pun dalam kelas. So biasa budak yang aktif memang selalu tanya kan. Budak yang tak pernah tanya tiba-tiba aku bertanya hari ni. So dia sukalah kan Madam terangkan satu persatu. Okey. Lepas tu activity sangat membantu saya untuk faham topik. So aktiviti macam ni membantu kami faham secara lebih terperinci. Okey, itulah komen-komen pelajar. So actually pelajar yang saya komen ni adalah pelajar dari kursus yang saya ajar lah semester ni, kursus Course Accounting 1. Pelajar batch semester 3. Okey, itu komen pelajar. And then inilah kata-kata without question there is no learning. So maksudnya question ni this very subjective. Okay, dia daripada question dia boleh belajar. Okay, daripada Edward Deming. Okay, so itu sahaja perkongsian saya untuk petang ni. Terima kasih. Okay, yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu dari saya sendiri lah. Semoga apa yang saya kongsi ni bermanfaat untuk semua. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Asmawati untuk sesi perbincangan yang saya kira sangat bagus. Penggunaan summative assessment untuk mewujudkan sesi PDP yang interaktif dan juga untuk kita mengukur tahap pembelajaran pelajar dalam satu sesi PDP lah. Okey, saya kira sangat menarik sekali. Jadi ada soalan ke daripada rakan-rakan pensyarah dan juga
yang hadir ni, kalau ada boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh buka mic dan tanyalah. Okey. Okay, Assalamualaikum. Asma nak tanya. Ya, saya. Maksudnya bila pelajar buat soalan, adakah kita kena ajar cara buat soalan ataupun memang diorang just buat soalan? Macam tu je. Kita free. Maksudnya kita bagi, tak adalah kita rigidkan, awak mesti tanya soalan yang macam ni, macam tu. Kita bagi dia free, soalan yang macam soalan yang simple-simple lah. Kita bagi dia kebebasan macam mana dia nak buat soalan tu terpulang. Kita tak rigidkan, maksudnya format soalan tu kena fill in the blank ke, true and false ke, tak ada. Kita open maksudnya. Ada tak kes-kes macam contoh, maybe lah, saya tak tahu, mungkin kadang-kadang dia orang tersilap buat soalan tu silap. Dia mungkin out of context ke apa yang, ke memang maksudnya you terima any question yang student buat? Yes, betul. Betul Bayu. Pernah juga soalan yang student tanya tu out of content lah, orang kata kan, tak terkena. Maybe di luar kotak ataupun di luar topik yang saya nak bincangkan tu. Tapi kita cuba, sometimes sebenarnya soalan-soalan macam tu kadang dia bagus juga. So dia boleh, orang kata, thinking further lah di ke depan kan. Tapi kita cuba ulas dalam konsep yang dalam PDP kita lah, cuba selit-selitkan. Kadang-kadang ada juga yang out of content, tapi soalan-soalan yang out of content tu tak adalah orang kata sensitivity, tak ada, dia tak ada sentuh sensitivity. Tapi semua orang, apa yang kita terangkan, saya cakap okay, muka surat 1 sampai 5, dan dia orang fokus dekat 1 hingga 5 lah. Setakat ini yang soalan-soalan yang sensitif ke apa tak pernah, tapi soalan-soalan yang out of the content pernah. Tapi kita boleh orang kata komen lah dari situ kan, kita ambil lah, kita ambil juga soalan tu, tapi kita cuba bagi tahulah apa soalan ni. Sekarang saya okay, ini soalan ni saya tak boleh jawab lagi sebab ini kita belum belajar lagi, ataupun soalan ni ini bukan topik yang kita bincangkan hari ini. Macam itulah saya bagi tahu biasanya. Cadangan saya rasa you punya pandangan ni memang qualified untuk dibentangkan sama ada action research boleh, conventional research pun boleh. So Asma, please data-data yang ada yang kau belajar tu you simpan. Itu kita boleh buat research kualitatif, maksudnya persepsi student terhadap apa yang you buat, kita boleh buat conventional. Satu lagi yang timeline yang Asma tunjuk tu, kita boleh present benda tu as a action research kalau you berminat lah, tapi kena ada write up sikit lah, teori bla bla bla, kena ada sikit lah. Tapi maksudnya data tu you kena simpan, so tahun ni dah boleh present paper kan. Okay. Okay, congrats Asma. Okay. Thank you Bayu, thank you. Hopefully lah, insyaAllah kita cubalah kan sama-sama. Saya pun tak pernah lagi buat action research ni, masih proses belajar juga. Okay, ada lagi soalan yang lain ke? Okay, 5 saat kalau ada soalan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, saya kira semua tak ada soalan dah. Okay, kecuali Cik Bayu. Okay, so kepada rakan-rakan yang baru join kita pada petang ini, suka untuk saya ingatkan supaya isi attendance di ruangan chat yang telah dihantar di ruangan chat. Okay, mohon untuk isi attendance ni untuk dimasukkan ke dalam Gokna bagi melayakkan untuk mendapat kursus. Okay. Okey, seterusnya kita teruskan dengan pembentangan yang kedua kita, iaitu daripada Cik Halimatul Sa'diah binti Safar daripada Jabatan Sains dan Kuantitatif dengan tajuk beliau iaitu Smart CDP. Okey, Smart Centralized Digital Platform. Okey, silakan Cik Halimatul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Yang Mulia Raja Syahmi, yang saya hormati Tuan Pengarah jika ada dalam ni, timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, serta rakan-rakan staf yang saya kasihi sekalian. So untuk hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan tajuk pembentangan saya, Smart CDP. So saya off kamera dan share slide lah.
Okey, Smart Centralized Digital Platform ataupun ringkasannya ialah CDP, yang mana ini ialah satu sistem yang mudah untuk membantu melancarkan proses penyampaian sesi PDP. Okey, kita tengok kepada masalah lah. Seringkali dilihat pada setiap semester para pensyarah perlu mengisi Excel untuk para pelajar masuk ke kelas sesi tersebut. So prosesnya mungkin berlaku bermula daripada ketua jabatan akan serahkan file Excel, kemudian pensyarah perlu create group WhatsApp dan isi Excel menggunakan laptop. So sebenarnya Excel ni dia lebih praktikal lah, kita gunakan laptop supaya dia punya paparan tu tak beralih ke kan, konten orang lain tak terdelete. Sebab kalau kita gunakan handphone, dia akan ada kemungkinan data-data daripada pensyarah lain kita terdelete ke ataupun dia tak synchronize dia punya update maklumat tu. Kemudian kita pergi, selepas tu KJ akan kumpul dan serah kepada file ehwal akademik Excel tu. So dia kumpul, HEA akan serah Excel tadi tu kepada MPP ataupun pelajar. Kemudian pelajar perlu buka Excel dan klik satu persatu sheet untuk cari nama pensyarah. So saya tunjuk sedikit lah macam mana yang student akan lihatlah setiap semester. Ni ialah contoh Excel yang setiap semester bermula daripada PKP, pensyarah perlu isikan Excel ni untuk masukkan link. Banyaklah link kalau kita lihat kat sini, link-link group WhatsApp. Kalau pensyarah tu ajar 3 kelas, 3 lah dia kena letak kat sini. Kemudian di pihak pelajar pula dia kena klik tab by tab ni, sheet 1, sheet 2, dan dia pun tak tahu pensyarah tu berada di jabatan mana. Kan proses tu akan panjang sebenarnya. Okey. Seterusnya, so apa yang saya cadangkan di sini ialah kita wujudkan satu laman web khas lah untuk para pelajar mudah untuk akses dan cari pensyarah, kemudian join group WhatsApp, tak kisahlah group WhatsApp ke Teams ke dan sebagainya lah. So Smart CDP ni kita nak buat semua bahan PDP boleh diakses dengan lebih sistematik dalam satu platform. So saya nak terus bagi gambaran kepada para pensyarah lah. Sebab yang ni nanti di bawah unit digitalisasi bahan PDP pun kita akan minta semua pensyarah untuk wujudkan landing page masing-masing. Okey, yang ni ialah laman web CDP yang unit digitalisasi bahan PDP telah wujudkan lah. Kemudian di bahagian ini kita akan minta student untuk ikut arahan 1, 2 dan 3 ni lah. Okay, sila ikuti langkah 1 hingga 3 untuk berhubung dengan pensyarah kelas menerusi grup WhatsApp kelas, grup Microsoft Teams, serta dapatkan bahan PDP dengan lebih mudah. So kalau tak tahu nama pensyarah, dia boleh rujuk kepada jadual kelas kan. Okay, so yang pertama semak nama pensyarah, kedua klik nama pensyarah, kemudian masuk dalam Instabio. Okay, Instabio ni kalau saya cadangkan semua pensyarah untuk wujudkan laman web masing-masing, saya percaya tak semua pensyarah ada inilah boleh membangunkan laman web dengan baik. Sebab dari segi background kan, ada pensyarah yang kalau yang background IT tu mungkin dia rasa mudah lah untuk bangunkan laman web, tapi untuk pensyarah yang lain macam mana pula kan. Jadi saya fikir Instabio ni yang lebih praktikal untuk para pensyarah wujudkan, sebab dia lebih mudah daripada kita wujudkan Facebook. Okay, sebab kita cuma gabungkan semua link-link sahaja dalam tu. Okay, kita pergi ke bawah sikit. Okay. Bila
pelajar dah tahu dah nama pensyarah kan, contohnya ITE 1133. So dia just pergi saja kepada nama pensyarah tersebut. Contohnya ni ada drop down kan. Okay. So kita pergi saja pada nama pensyarah di sini. Saya klik saja nama saya. Kemudian sistem ni akan membawa ke bahagian landing page. Okey, yang inilah yang saya cadangkan untuk semua pensyarah ada landing page ni. Okey. So bila ada landing page macam ni, kita dah boleh hapuskan dah yang Excel tu. Maknanya pada setiap semester, para pensyarah perlu update sahaja dia punya Insta bio. Contohnya, SEM ni ajar DIA 2A. So yang dekat sini, link-link yang perlu ada ialah untuk grup WhatsApp DIA 2A. Nanti SEM depan tukar sajalah, tapi dalam tempat ataupun akaun yang sama. Okey. Alright, so kita teruskan Tu saya nak bagi gambaran awal lah. Okay. Ini saya dah tunjukkan tadi dah. Okey, apakah kekangan dalam urus tadbir bahan PDP di KPM? Kita nak lihat apakah kekangan yang kita ada. Sebab semua pensyarah kan dia manage konten masing-masing tapi kita tak bersatu dalam satu platform. Okey, so kita lihat pada masalah yang first tu. Ni mesti nak suruh kami buat laman web. Contohlah, mesti ada yang terfikir kan, ni mesti nak suruh buat laman web ni kan. Dan menyebabkan kena belajar coding. So sebenarnya sistem InstaBio ni zero coding sebab dia apps mudah yang mana tuan-puan boleh install daripada Play Store tu lah yang saya dah screenshot masukkan dalam grup pensyarah tu kan. Okay, lebih mudah daripada uruskan Instagram dan Facebook sebab kita cuma wujudkan button sahaja. Kita wujudkan button saja, so link-link yang ada tu kita masukkan saja. So link tu kita tak nampak, kita cuma mewakilkan dia sebagai dalam bentuk button. So pelajar dia akan lebih mudah lah nak lihat semua platform yang pensyarah gunakan sebab dalam satu semester kan kita mesti guna platform yang pelbagai. Contohnya takkan pensyarah guna WhatsApp saja, dia mesti guna Teams juga kan. Takkan Teams sahaja, mesti dia ada guna OneDrive juga. Ataupun takkan semua bahan dalam OneDrive sahaja. Mungkin ada bahan-bahan dalam bentuk video yang mana pensyarah tersebut ada YouTube channel. Kita boleh linkkan semua tu dalam satu, himpunkan dalam satu platform. Supaya pelajar ni dah tak payah dah nak tanya banyak kali kan. Mungkin ada pelajar yang tak nak nak subscribe lecturer ni punya channel kan. Tapi nanti dia tanya lagi kan, apa miss link tu? Susah lah kalau kita dah gabungkan dia dalam satu platform. So student cuma refer satu platform sahaja. Okey, kita pergi yang kedua. Masalah yang seterusnya ialah setiap SEM nak kena suruh pensyarah share group WhatsApp ataupun Telegram kan. Benda tu misal katalah pensyarah tu tengah cuti ke kan, dia tak bawa laptop ni, nak buka Excel tu praktikalnya guna laptop. Kan mudah kalau kita gunakan handphone sahaja. So InstaBio ni kita boleh update guna handphone sahaja. Okey. Kemudian pelajar terpaksa rujuk list Excel untuk link ke grup WhatsApp pensyarah. So solusinya kita buat Smart CDP ni dan kita realisasikan benda ni lah. Okey. Masalah yang seterusnya, pensyarah terpaksa berkongsi lebih banyaklah, boleh jadi beratus link kepada pelajar. Kalau kita tengok grup WhatsApp pensyarah kan dengan pelajar tu, berapa banyak link yang wujud dekat situ kan. Ada link kita punya Teams, tapi Teams tu biasalah sebab setiap kali kita live memang kita akan share invite link tu kan. Contoh-contoh lain lah, link-link yang lain yang kita macam repeat benda tu banyak kali, menyebabkan para pelajar tertinggal maklumat penting yang telah disampaikan. Asyik nak scroll semua message kan. So solusinya kita gabungkan semua profil pensyarah dalam satu platform. So pelajar klik saja nama pensyarah untuk belajar. Guna satu platform sahaja. Okay.
Soalan lain kita tengok berkali-kali pensyarah perlu import pelajar. Ini biasalah kalau ada yang tercecer ke kan ataupun lambat register pada semester tersebut. Dia boleh menyebabkan terganggu jugalah. Lebih-lebih lagi kalau pensyarah tu dia mengajar banyak kelas kan. Dia pun terlupa nak share link tu nanti. Okay, setiap pensyarah perlu ada satu profil digital yang mudah diurus. Yang ni Instabio ni kita bukan nak tambah beban kerja pensyarah, tapi kita nak manage sahaja konten tu supaya tersusun. Kita tak suruh pun pensyarah buat konten baru sebenarnya. Konten tu pensyarah dah ada. Contoh Teams, pensyarah dah ada dah. WhatsApp group, pensyarah pun dah ada dah. OneDrive semua pensyarah dah ada. Okay? Alright, so benda ni mudah diurus walaupun pensyarah tersebut bukan dalam bidang IT. Kita kena tengok juga audiens kita kan. Tak semua pensyarah boleh ada kepakaran untuk bina web. So kita kena go to satu alternatif yang mana semua boleh follow. Okay, so masalah yang seterusnya, bahan PDP tidak tersusun dengan seragam. Mengakibatkan para pelajar perlu scroll lah. Ni dah saya cakap dah tadi. Mungkin ada konten yang terdelete ke, mungkin ada bahan yang pensyarah masukkan dalam grup WhatsApp kan, contohnya macam slide ke kan. So apa kata kita buat OneDrive, lepas tu kita ni lah set dia sebagai bahan belajar, lepas tu linkkan saja dalam Instabio tu. So solusi dia himpun dan susun semua bahan. Okay, pensyarah pun boleh jadi kreatif lah, sebab kita tak nak stick kan semua pensyarah kena buat video. Tak semua pensyarah ada device yang sesuai untuk buat video kan, buat editing. Mungkin pensyarah tu rasa macam konten dia sesuai untuk disampaikan dalam bentuk slide sahaja, ataupun pensyarah rasa macam buat game lagi lebih fun kan, so buatlah game. Terpulang kepada para pensyarah. Tapi kalau reti video editing tu satu kelebihan lah, sebab boleh buat YouTube channel kan, masukkan bahan-bahan yang kreatif, mempelbagaikan bahan tersebut. Okey, yang seterusnya pentadbir sukar untuk lihat kemajuan pensyarah. Mungkin kita nak macam HEA ke, boleh lihatlah apa konten yang kita dah sampaikan kepada para pelajar, dan tak perlu nak share banyak kali kan. Contohnya kita share bahan tu kena email, so banyak benda lah, banyak kali kita buat repeat benda yang sama kan. So apa kata kita buat je platform yang macam ni, kemudian kalau HEA sekalipun nak lihat bahan-bahan daripada pensyarah, kita boleh refer sajalah satu laman web, lepas tu klik saja pada nama pensyarah tersebut. So access saja sistem CDP dan akan HEA contohnya lah boleh melihat betapa tekunnya para pensyarah untuk menyediakan bahan kepada para pelajar lah. Okay, Smart CDP ni dia bukan Instagram walaupun kita guna Instabio, dan bukan sekadar pautan sebab ada banyak konten yang kita masukkan dekat dalam tu. So kita teruskan dia. So ini gambarannya. Yang tengah-tengah ni ialah laman web yang saya tunjukkan tadi tu. So itu ialah dia punya main laman web tu. Okay, semua pensyarah kan dia ada Instabio dia sendiri kan. Kita akan linkkan dalam satu laman web ni lah. Apakah peranan pentadbir web ni lah? Hanya himpun satu link profil setiap pensyarah. Contohnya link saya instabio.cc/Halimatul kan. So kalau Medium Arni /Arni, kalau Sarah /Sarah, dan seterusnya lah. Semua link tu kita himpun dia dalam satu laman web. Okey? Perlu kemaskini setiap tahun? Tak perlu. Macam kita punya Facebook lah kan. Konten tu berubah-ubah kan dalam Facebook kita. Kita sentiasa update konten dalam tu. Adakah setiap kali kita update konten, link tu berubah? Link tu sama je lah kan. Konten saja yang berubah. So kita tak baik di pihak pentadbir contoh unit digitalisasi bahan PDP, kita cuma buat kerja ni sekali saja. Seterusnya pensyarah ubah sendiri konten dia. Contohnya semester ni kan ajar di IA2A. Okay, sem depan takkan di IA2A tu juga kan? Takkan kelas yang sama. Mungkin kelas yang lain lah kan? So update sahaja konten dalam tu.
kelebihan dia contohnya pensyarah link kan ada buat satu link bahan PDP kan. Contohnya link tu dia jump kepada OneDrive. Okay. So untuk semester baru tak payah dah buat setting yang baru untuk bahan PDP tu. Sebab kita guna OneDrive yang sama kan, folder yang sama. Kalau kita buat dalam Teams kan, SEM ni kita buat untuk DIA 2A. SEM depan kita tak ajar dah kelas tu. Jadi kita kena create satu Teams yang baru dan juga kita kena copy bahan-bahan tu sekali lagi. Jadi benda tu berulang. Kalau ada 6 kelas, untuk 6 kelas lah setiap Teams tu kan, bahan-bahan tu kita kena copy. Baik kita buat dalam satu OneDrive je, tapi Teams tetap kita gunakan. Okay. So apakah yang ni kita dah baca dah. Apakah peranan pensyarah? So masukkan bahan PDP dalam pelbagai platform. Contohnya tak kisahlah pensyarah tu nak guna Teams ke, Google Drive ke, Google Form ke, Kahoot ke, YouTube dan sebagainya. Kemudian susun saja dalam Instabio masing-masing dan gabungkan dalam satu landing page pensyarah saja. Laman web tu tadi. Apakah peranan pelajar? Okey, kat sini kita boleh tengok peranan pelajar. Masuk je dalam satu laman web tu. Pelajar cuma kena tahu laman web tu sahaja. Kemudian pilih nama pensyarah, gunakan bahan yang telah disediakan dengan sebaiknya lah. Itu sahaja dia punya proses. So kita tengok komen pelajar. Sebab benda ni saya dah guna. Kemudian saya present juga dekat student. Dan ini ialah soalan yang saya tanyalah. Saya buat satu Google Form yang ringkas sahaja. Saya tanya, adakah anda suka sistem Smart CDP ni ataupun Instabio digunakan untuk memudahkan akses kepada bahan pembelajaran dan sesi PDP. So kita lihatlah komen daripada para pelajar. Okey. Ini dia punya respon daripada DIA 1A. Okey. Ini antara responnya lah, dapat memudahkan kerja. So pada pendapat saya sistem Smart CDP ni sangat mudah untuk kedua pihak antara pensyarah dan pelajar. Okay, suka kerana mudah mendapatkan maklumat. Okay, so capaian tu lebih mudah lah. Kemudian ada yang kata lebih mudah, cepat dan tidak mengambil masa yang lama. So sistem ini dapat digunakan walaupun seseorang itu tidak mahir berkaitan dengan IT dan penggunaan komputer. Dan banyak lagi lah semua respon-respon yang saya dapat, saya tak ambil nama kat sini. Semua respon yang diberikan oleh pelajar nampaknya positif lah. Contoh lain dia kata, bagi saya sistem Smart CDP ni adalah salah satu cara yang singkat untuk memudahkan pelbagai kerja yang dilakukan. So selain itu teknologi kian maju, jadi tak salah untuk kita memperbaiki sedikit sistem yang agak complicated. Dia kata cara yang previous ni agak complicated bagi para pelajar dan mungkin complicated juga untuk para pensyarah lah bagi pelbagai pihak. Di samping itu platform ini juga dapat menjimatkan masa pelbagai pihak serta tidak memerlukan pengetahuan IT yang tinggi. Yang ni memang betul lah sebab Instabio ni memang zero coding kan, tak ada guna coding sikit pun. Cuma copy paste link saja, kemudian save sahaja. So ada yang cakap dia suka dan seterusnya lah. Okey, itu ialah komen daripada pelajar. Jadi saya nak tunjukkan video ringkas dalam 5 minit sahaja lagi. Saya ambil masa macam mana kita nak create kita punya account dalam Instabio ni. Okey. Jangan. Untuk akses pada Instabio ni boleh pergi pada instabio.cc/en ni lah. Okey, kemudian dia ada button untuk login. So di bahagian login ni kita boleh pilih lah sama ada kita nak login guna Facebook ke ataupun kita punya email lain. Okey, so bila kita dah buat registration tu kan, kita dah register kita punya account, then
boleh pergi pada ni lah, dia akan bagi satu platform yang macam ni lah. Sekejap okay. By default dia punya paparan macam tu lah. Yang mana kita boleh ubah sebenarnya dia punya button-button tu. Dia ada dia punya template sebenarnya. Dekat bahagian kiri ni dia ada template. So tuan-puan bolehlah pilih template macam ni. Yang saya sedang pilih tu tadi ialah yang di bahagian kiri ni. Ni kan free kan. So ada banyak template yang free tu, dia ada tulis free tu, kita boleh pilih lah. Okay. So apa yang tuan-puan boleh nampak dekat sini ialah yang saya dah buat. Okay. Ni yang saya dah buat lah. Join my teams, daftar kehadiran untuk student, kemudian bahan belajar. Contohlah saya klik saja pada bahagian bahan belajar. Saya klik pada bahagian bahan belajar. Kemudian pelajar boleh akses terus dalam OneDrive yang kita benarkan. So kat sini ialah all slides DIA ITE 1133. So dia boleh ambil sahaja bahan-bahan contohnya slide untuk setiap chapter. Okay. So kalau dia nak belajar Filmora, so saya bawa dia pergi terus masuk dalam saya punya Google Drive. Tadi OneDrive kan, yang ni Google Drive untuk dia akses contohnya ada video-video yang kita berikan ataupun kita boleh jamkan dia kepada YouTube. YouTube pun kita boleh masukkan sekali dalam ni. So berapa orang yang dah visit kita punya account ni, account Instabio ni pun kita boleh lihat di sini. Tengok ada 3,700 ni kan, setakat inilah yang saya dah buat untuk semester-semester yang lepas. Kemudian kita nak edit pun mudah, nampak ni. Dia ada bahagian untuk edit. Macam mana paparan untuk buat editing tu, tuan-puan boleh klik saja dekat ada macam pensel tu kan. Kemudian dia akan buat paparan macam ni lah. Kalau guna apps pun lagi senang. Okay, so sebenarnya Instabio ni dia ada apps dia. So tuan-puan boleh pergi pada Play Store tu kan, install saja. Contohnya lah saya rasa macam untuk join my teams tu kan. Okay, ini apa yang belah kiri tu ialah apa yang end user boleh lihat. Ni end user lah, end user boleh lihat. Yang bahagian kanan ni untuk kita edit. Contohnya join my teams ni kan. Saya nak edit dia punya link, klik sajalah yang pensel-pensel tu. Lepas tu kita edit dia punya link untuk kita punya teams tu apa kan. Ataupun daftar kehadiran. So daftar kehadiran tu saya nak jamkan dia pergi ke mana. Pergi dekat Google Form ke kan. So masukkan saja ni So kat sini saya guna MyLink lah, platform MyLink lah. Okay. Contohnya, contoh lain saya nak jamkan dia pergi ke Telegram. Kita masukkan hyperlink, link untuk Telegram yang kita dah buat. Kan sama juga macam WhatsApp, kan kita ada link yang kita boleh share kan kepada student. Letak je kat sini, lepas tu save sahaja. Bahan belajar kat sini kan, bahan belajar saya linkkan dia ke OneDrive kan. Tuan-puan boleh lihat di bahagian bawah ni. Dia terus jam kepada Maranet yang kita punya OneDrive tu lah. Okay. Video kita boleh link kan, yang ni YouTube. YouTube. Okay, bahan belajar Filmora ni. Belajar Filmora saya linkkan dia dekat dalam Google Drive. Kemudian kalau student nak beli modul, dia boleh jam saja pergi dekat Shopee. Kita linkkan saja dekat akaun Shopee. Okay. Kan mudah sajalah, kita sebenarnya nak gabungkan semua Okay, hopefully tuan-puan boleh fahamlah berkaitan dengan Smart CDP ni, ialah berkaitan dengan
kita sediakan satu platform untuk para pensyarah. Kita bergabung dalam satu laman web supaya para pelajar mudah untuk akses kelas di permulaan semester tu. Kemudian bahan-bahan tu kita boleh tambah dari semasa ke semasa lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih Cik Halimah untuk perkongsian yang sangat baik. Saya kira satu penggunaan ICT, penggunaan aplikasi yang yang mampu untuk memudahkan lagi sesi PDP dan juga menjadikan bahan PDP lebih senang diakses dan lebih berstruktur lah saya kira. Okey, saya buka kepada soalan Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh saja tulis di ruangan chat ataupun boleh buka mic, okey? Okey. Akan tak ada soalan. Okey, 5 saat dari sekarang saya kira 5, 4. Raja je memang Instabio ni memang free ya Cik Halimah Setakat yang dapat dilihat tadi tu, yang saya tunjukkan tadi, itu semua saya buat guna platform yang free account. Maksudnya kita akan bagi link Instabio tu dekat student dan student akan access lah. Student pun kena ada. Tak payah. Kalau untuk Instabio tu cuma perlu hantar kepada unit digitalisasi bahan PDP saja. Maknanya kalau kita ada 50 pensyarah, so setiap pensyarah kan ada satu akaun Instabio, berikan kepada unit digitalisasi sahaja. Kemudian kalau untuk pelajar cuma perlu tahu laman web yang udbp4u.com tu saja. Satu link saja yang pelajar perlu tahu. Maksudnya dia orang tak perlulah nak install Instabio tak payahlah kan. Sebab Instabio ni kita boleh edit guna apps, tapi untuk end user, pengguna tu dia boleh jump dalam bentuk laman web, guna browser lah, macam biasa. Okey, faham. Baik. Ima akak nak tanya. Ya. Untuk yang Instabio ni kan, dia kan tadi cara nak login dia, cara nak daftar akaun dia boleh guna email, boleh guna Facebook. So kita boleh, maksudnya kita boleh ada berapa akaun? Ataupun berapa banyak kita punya akaun email kita pun boleh juga. So lepas tu dekat dia punya list dia tadi tu, macam bila kita dah share, maksudnya dalam contohnya student boleh tengok dah semua, ataupun ada yang memang kita buat satu ni yang kita saja boleh tengok, student tak boleh tengok. Ada ke function dia macam tu? Ataupun apa yang kita boleh tengok dan apa yang kita tak boleh tengok tu macam mana contohnya? Contohnya macam kita nak yelah kita nak buat dia tu macam library kita juga. Okay, semua bahan pengajaran. Tapi tak semua yang apa yang kita nak share dekat situ kita nak bagi kat student. Sekarang ni bila kita share bukan setakat student kan, semua lecturer pun, even management yang dapat pun semua dia akan boleh tengok kan? Betul tak? Boleh. Kalau nak buat ada access level macam tu, dia kena kalau pada saya lah, tak perlu masukkan dalam Instabio tu. Kalau kita rasa benda tu kita je nak tengok kan, yang kita masukkan tu yang kita pada diri kita boleh dipublikkan. Macam contoh macam kat YouTube, kita ada macam yang private, ada yang macam unlisted, ada yang public. Macam tu maksud akak. Untuk ni tak boleh lah. Yang ni tak boleh lah sebab kita memang nak publikkan semua konten tu lah. Tapi kalau yang unlisted daripada YouTube tu, selagi mana orang tu tak ada kita punya link tu kan, dia tak boleh nak access kan. Betul. Yang kita publikkan saja yang orang boleh tengok. Dia ada berapa, sebab ni dia tak melibatkan storage. Dia tak kisahlah kita upload sama banyak. Dia tak ada, dia cuma menghimpunkan link sahaja. Sebab kan kita punya link kan bersepah-sepah kan. Dia cuma gabungkan link je. Okay, Ma faham. Thank you, Ma.
Tapi kita boleh buat secara tersusun lah kalau kita tengok kat situ kan. Barulah kita punya mata ni jelas sikit. Ada konten daripada channel, YouTube, ada yang daripada OneDrive. Tapi kita susun dia supaya pelajar pun dia boleh nampak, oh ni konten untuk chapter daripada sini ke sini, macam tu. Okay, Ma. Okay. Thank you. Okey, ada soalan lain ke? Okey, 5 saat 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya kira semua yang hadir ni dah tak ada soalan lah. Okey, saya anggap dah tak ada soalan. Okey, alhamdulillah kita dah selesai dah sesi perkongsian sharing of best practices siri yang pertama. Okey, insyaAllah untuk siri yang kedua nanti akan diumumkan kemudian. Okey, akan diumumkan kemudian dengan tajuk yang lebih menarik lah, dengan tajuk yang lebih menarik dan membuka mata kita semua insyaAllah. Okey, dengan itu Bayu ada apa-apa lagi ke? Cuma nak ingat apa isi attendance lah. Okey. Okay, jangan lupa semua untuk isi attendance untuk kita masukkan ke dalam Godna supaya boleh dikira sebagai satu kursus. Okey, so jika tidak ada apa-apa soalan dah, saya harap sesi inisiatif pihak unit R&D ini mampu untuk membuka mata semua rakan-rakan pensyarah untuk lebih berkongsi dan apply apa yang kita rasa terbaik. Okey, so kita jika tidak ada apa-apa lagi, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih juga kepada pembentang, terima kasih juga kepada semua jawatan kuasa Research and Development dan kepada semua yang hadir pada petang ini. Okey, selamat berbuka puasa dan berbuka puasa lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.